أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh ini akan menjadikan kita hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumat pada hari ini dengan penuh keberkatan pada bulan yang barakah ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mentadabbur Al-Quran pada bulan yang mulia. Muslimin yang berbahagia, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang memberi petunjuk dan panduan ke jalan yang benar. Ia membimbing manusia supaya tidak tergelincir ke jalan kesesatan. Hanya orang yang berpegang teguh dengan kitab suci ini akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal saleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar.
Sebagai umat Islam, kita seharusnya mengakui bahawa kitab suci ini diturunkan untuk dibaca. Membacanya merupakan zikir yang paling utama dan memperoleh ganjaran yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabullah, yakni Al-Quran, dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi maupun secara terang-terangan, mereka yakni dengan amal yang sedemikian mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan jaminan tentang ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat pembaca Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan dengan 10 kebaikan sepertinya. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran sehingga mahir membacanya akan mendapat kelebihan di hari kiamat kelak. Namun ganjaran tetap diberikan untuk mereka yang masih belum mahir dalam membaca Al-Quran. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Dan bagi yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka baginya 2 ganjaran. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala turut melipat gandakan pahala ibadah wajib dan ibadah sunat yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi, marilah kita mengambil kesempatan yang amat berharga ini untuk hadir ke masjid menunaikan salat fardu secara berjamaah, salat sunat secara berjamaah, khususnya salat sunat tarawih, serta memperbanyakkan sedekah di samping meningkatkan pembacaan Al-Quran kita. Hadirin yang berbahagia, kita juga seharusnya sedar bahawa Al-Quran diturunkan bukanlah semata-mata untuk dibaca sahaja, tetapi untuk ditadabbur, dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan seharian kita. Maka dengan itu kita dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Quran, sekaligus akan memberikan kesan yang baik kepada diri kita. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi adalah dengan mengamalkan segala ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat ke-29 yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepada kamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna mengambil pengajaran dan iktibar. Satu pengajaran penting dapat diambil daripada akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka amat mengambil berat tentang ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Seterusnya mereka menjadikan apa yang disampaikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Hasanul Basri berkata, para sahabat memandang Al-Quran sebagai surat daripada Tuhan mereka. Mereka mentadabburnya pada waktu malam dan mengamalkan kandungannya pada siang hari. Bagi mereka yang enggan mentadabbur Al-Quran, hati mereka seakan-akan telah dikunci untuk mendapat kebenaran, kerana kebenaran yang hakiki datangnya daripada Al-Quran. Manakala sekiranya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka hati kita akan diberikan kelapangan untuk menerima hidayah dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang enggan mentadabbur Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Ataukah telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, dengan mentadabbur Al-Quran, perasaan takut dengan kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala itu akan timbul di dalam hati. Kesan daripadanya akan menjadikan kita takut untuk melanggar segala perintah Allah. Sebaliknya, kita akan sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah. Antara cara untuk kita mentadabbur Al-Quran adalah dengan mendapatkan terjemahannya dan memahami maksudnya. Ini banyak Al-Quran yang telah diterjemah ke dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Melayu. Kita boleh merujuk terjemahan tersebut sekiranya tidak mahir berbahasa Arab. Namun, harus diingat, kita perlu memastikan bahawa terjemahan Al-Quran tersebut telah disahkan benar oleh pihak berkuasa seperti Kementerian Dalam Negeri KDN. Ini kerana kesucian Al-Quran bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh dengan menerima pakai pelbagai jenis dan jenama Al-Quran di pasaran dan juga aplikasi online yang cuba menyelewengkan maksud dan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum-sebelum ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengambil peluang keemasan pada bulan yang mulia ini untuk mengisi waktu yang terluang dengan membaca Al-Quran bagi meraih ganjaran pahala sekaligus mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Sematkan di dalam hati dengan keazaman yang tinggi untuk istiqamah mempelajari dan memahami maksud-maksud Al-Quran. Seterusnya, usaha yang murni tersebut akan dapat memberikan refleks terhadap akhlak di dalam diri melalui perbuatan, sikap dan amalan seharian. Akhirnya akan melahirkan umat Islam yang unggul cemerlang kesan daripada amalan bertadabbur dengan Al-Quran. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perintah untuk mentadabbur Al-Quran merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita patuh. Yang kedua, umat Islam hendaklah berazam untuk istiqamah membaca Al-Quran bagi meraih ganjaran pahala yang banyak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan seharian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka yang bersikap sedemikian tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور، سلطان شرف الدين إدريس الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنقو أمير الشاه ابن السلطان شرف الدين إدريس الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.